Selamat datang ke review perlawanan di antara Seri Pahang dan juga Sabah FC yang berakhir dengan kedua pasukan membawa pulang satu mata. Okay guys, selamat datang ke SRTV. Ini adalah channel mengenai Sabah FC only lah. Okay, so kita akan memulakan sedikit perkongsian mengenai standing terkini untuk kesemua pasukan di Liga Super. Lepas tu kita akan bincang mengenai kesebelasan utama yang diturunkan Sabah FC dan aku akan membuat komen aku mengenai perlawanan ni lah. So jom kita mulakan. Dan inilah guys, keputusan standing terkini bagi kedua pasukan itu Sabah dan juga Seri Pahang, di mana hasil daripada keputusan seri tersebut, Sabah kekal berada di tangga kedua dengan kutipan mata dengan Selangor sebanyak 10 mata. Apa yang membezakan kita setakat ini adalah jumlah gol yang telah dijaringkan, beza sebanyak 1 gol saja. Okey, alhamdulillah nasib baik 3 perlawanan sebelum ini kita telah menjaringkan gol sebanyak yang mungkin yang membantu kita untuk kekal di tangga kedua. Dan seterusnya Seri Pahang, again, aku tidak mau cakap Seri Pahang ni giant killer. Pasal kalau giant killer, dia lebih kepada menewaskan pasukan tersebut. Cuma Seri Pahang ni, Fandi Ahmad ni, dia mempunyai formula bagaimana untuk menyekat kemarahan pasukan-pasukan besar di Liga Super setakat ni lah, di mana mereka telah mengikat Negeri Sembilan 1 sama, mereka telah mengikat Selangor 1 sama, dan seterusnya mereka telah mengikat Sabah FC 1 sama juga. So persembahan mereka di stadium mereka sendiri ni adalah merupakan satu persembahan yang cukup bagus, di mana dibantu lagi oleh ke-12 pemain ke-12 mereka. So aku tengok di Soka tu pun gentar jugalah aku tengok penyokong-penyokong Seri Pahang ya. So shout out untuk pasukan Seri Pahang, anda telah menampilkan satu perlawanan yang cukup menarik. Aku suka perlawanan ni kerana dia, walaupun kalau kita tengok statistically lebih banyak shot yang telah dilakukan oleh Sabah FC, tapi aku tidak nafikan juga serangan balas yang dilakukan oleh Seri Pahang ni. Memang cukup menarik perlawanan ni. Tapi ada satu benda saja yang mengganggu kualiti dan tempo perlawanan ni. So aku rasa kamu tahu apa dan siapa, tapi itu kita akan aku akan share dengan kamu di pertengahan video ni lah. So ini kita tengok dulu kesebelasan utama yang telah dipilih oleh OKS. Ini adalah beberapa sebab yang terjadi. Isunya adalah kerana kecederaan dan juga kecergasan yang tidak begitu tinggi membuatkan mereka tidak layak untuk diberi kesebelasan utama di dalam perlawanan, di mana kita menyaksikan sekali lagi Damian Lim berada selaku penjaga gol kita, Jafri menggantikan Rizal, Stuart menggantikan Telmo, dan juga Minko menggantikan Sadil Ramdhani. Kalau kita follow 3 perlawanan sebelum ni, ini adalah merupakan bukan starting utama untuk pasukan Sabah FC. Ini adalah merupakan second team Sabah FC yang sering kali digunakan selepas 60 minit perlawanan. So pemain ni akan dimasukkan dan mereka bagi aku telah menampilkan apa sepatutnya mereka tampilkanlah pada perlawanan ni, kerana berjaya menjaringkan gol, berjaya mencipta peluang, dan juga berjaya bertahan pada minit-minit seterusnya untuk mengelakkan lagi gol yang mungkin bakal dilakukan oleh Seri Pahang. So untuk gol Sabah FC yang telah dilakukan oleh Daniel Ting, aku ingin memberi shout out untuk Minko, kerana ketiadaan Sadil Ramdhani, Minko masih juga mampu mengekalkan pergerakan Sabah FC di bahagian wing sebelah kanan, especially di mana satu hantaran lintang yang cukup bagus berjaya mencari Daniel Ting yang tidak dikawal oleh defender pasukan Seri Pahang yang telah membuat free header secara tenangnya lah. So kalau itu tak gol aku tak tahulah. Okay, tapi nasib baik kalau Darren Lock pun mungkin gol juga, tapi Daniel Ting berada di posisi yang lebih sesuai untuk menjaringkan gol tersebut. Seterusnya, shout out juga untuk Damian, telah melakukan satu big save yang hampir membawa padah kepada Sabah FC. Kalau Apik, mungkin aku rasa Apik boleh juga melakukan save tersebut, tapi Damian, ini save yang dilakukan oleh Damian ini adalah cukup penting kerana beliau adalah, aku yakin beliau ingin fight untuk mendapatkan kesebelasan utama di pasukan Sabah FC, dan sekali lagi telah membuktikan kemampuan beliau di gawang gol pasukan Sabah lah. Untuk Stu, Jafri, boleh dikatakan persembahan mereka aku lebih prefer apa yang ditampilkan oleh Rizal Ghazali dan juga Telmo. Stu permainan yang bagus, tapi
tidak seperti mana kemampuan yang dimiliki oleh Telmo. Telmo again, dia mempunyai gameplay yang cukup bagus, mampu mengawal tempo perlawanan. Again, dia adalah merupakan advanced player maker kita di dalam perlawanan ni, di dalam perlawanan sebelum ni, di mana ketiadaan beliau di dalam menentang Seri Pahang ni agak jelas sangat tidak wujudnya systematic permainan, especially untuk di bahagian tengah Sabah FC. Again, bukan aku cakap gandingan Parks 2 ni tidak menjadi perlawanan ni. Mereka berjaya mengawal perlawanan di bahagian midfield, tapi tidak sebaik mana gandingan di antara Park dan Telmo. Banyak faktor lah, aku rasa mungkin kekurangan minit perlawanan juga antara menjadi faktor perlawanan ni. Satu lagi, mereka pun pada sebelum ni hanya diturunkan sewaktu menentang pasukan yang berada di Liga Perdana dan tiba-tiba terus diberi kesebelasan utama untuk pasukan yang telah berada di Liga Super, membuatkan intensiti perlawanan ni cukup berbeza. Satu lagi memang mental juga lah perlawanan yang aku tengok dengan apa yang telah ditampilkan oleh satu individu yang sepatutnya mengawal perlawanan ni dengan memberikan keputusan yang lebih baik dan lebih profesional. So, individu tersebut ialah man of the match untuk perlawanan ni, referee. Okay, aku rasa aku boleh cakap pasal referee. Aku tidak akan di-ban mungkin. So, kalau aku kena ban video ni, aku akan remove video ni lah. Tapi buat masa ni, aku ingin mengatakan individu yang paling banyak membantutkan perlawanan yang ditampilkan oleh kedua pasukan ni ada referee sendiri. Banyak unnecessary foul, tiupan whistle dan keputusan yang kurang menyenangkan telah dilakukan oleh ref ni, especially di mana Sabah FC telah sepatutnya boleh mendapat 2 penalti. Yang first tu kekasaran yang dilakukan di kotak penalti oleh player Sabah, aku rasa macam okey lah, boleh excuse lah. Tapi yang second push telah dilakukan oleh pemain Seri Pahang tu, itu adalah merupakan obvious foul yang telah diendahkan oleh referee tersebut dan membuatkan rage OKS marah pada perlawanan tersebut. Aku tak tahu apa perbualan yang telah dilakukan antara ref dan juga OKS, di mana OKS telah mendapat kad merah. Coach kedua selepas Nafuzi Zen telah mendapat kad merah dalam perlawanan ini. Itu adalah agen berpunca daripada kekasaran yang telah dilakukan oleh pemain Sabah di kotak dilawan. Dan of course, kalau kita ke belakang lagi perlawanan ni, again unnecessary foul yang telah diberikan oleh ref tersebut amat mengganggu tempo perlawanan. Okey, bukan aku cakap sekiranya Sabah diberikan penalti pada akibat daripada kekesaran tersebut Sabah akan menjaringkan gol. Tidak, ada kemungkinan juga player Sabah tidak akan dapat menjaringkan gol pada untuk penalti tersebut. Tapi apa yang penting adalah di sini kenapa ref tidak menghadiahkan penalti tersebut. Okay, at least kalau penalti diberikan tidak gol, semua orang puas hati. Macam tu. Pasal itu memang obvious foul. Itu yang aku cakapkan. Anda boleh cakap soft touch lah, apa semua lah. Tidak, anda boleh tengok video tu. Banyak orang post, orang fokus lagi, orang kasih bulat lagi. Foul tu, second foul tu memang foul lah. Itu aku cakap. Itu. Tapi again, bukan aku bilang sekiranya diberikan penalti Sabah akan score. Tidak, kemungkinan besar juga Sabah akan miss penalti tersebut. Tapi at least apa yang aku mahu adalah penalti itu diberikan. Itu saja. Okey. Keputusan perlawanan ini berakhir dengan keputusan seri. Aku rasa ini adalah layak dimiliki oleh kedua-dua pasukan. Again, Seri Pahang pun telah memberikan satu persembahan yang cukup bagus. Aku suka cara permainan Seri Pahang. Aku suka cara permainan Sabah FC. Kedua-dua pasukan boleh dikatakan saling membalas serangan. Tapi again, tempo perlawanan tersebut, keseronokan perlawanan tersebut telah dibantutkan oleh kualiti dan juga decision yang telah dilakukan oleh ref. Okey, mungkin orang akan letak komen di bawah, asal seri asal kalah blame ref, asal seri asal kalah blame ref. Okey, bukan Sabah FC saya macam tu. Kalau kamu tengok sendiri, mana-mana pasukan pun macam tu sebenarnya. Sekiranya ref betul-betul tidak berjaya mengendalikan perlawanan dengan sempurna. Okey, macam aku cakap, kalau ref berjaya mengendalikan perlawanan dengan sempurna, Sabah FC mungkin juga tidak dapat penalti tersebut, tapi at least kita berpuas hati dengan apa yang ref berikan pada perlawanan ni. Itu isu dia sekarang. Lepas tu dikenakan lagi dengan gol yang telah dilakukan oleh Kepa Sherman, guys. Come on lah. Okay.
Kesilapan dilakukan oleh Daniel Ting, miss kick aku boleh terima. Tapi pretty boy kita Dominic Tan tergelincir, itu adalah kesilapan kedua dalam satu masa. Aduh, kalau aku mungkin OKS pun aku rasa bengang situasi itu terjadi, boleh jadi. Cuma OKS nak mau cakap saja. Itu adalah silly mistake yang boleh dielakkan, dan again goal tu sendiri pun boleh dielakkan kerana kita tahu guys, Kepa Sherman mempunyai insting killer. Terbukti sewaktu beliau berada Terengganu, dan sekali terbukti lagi sewaktu beliau berada di Seri Pahang. Kita tidak boleh membiarkan Kepa Sherman mendapatkan peluang sedemikian. So, okay lah guys. Kalau aku mau bercakap pasal ni memang panjang sebenarnya. So, ini pun sudah waktu aku rakam video ni 10 minit. So, sekarang aku yakin video ni mungkin 12 minit. Aku minta maaf pasal aku betul-betul geram aku tengok apa yang terjadi dalam perlawanan ni. Apapun, satu mata sudah cukup bagus untuk Sabah FC walaupun aku mengharapkan 3 mata. Kita move forward lah untuk perlawanan seterusnya sewaktu menentang Penang nanti di Stadium Likas. Hopefully kita dapat pengadil yang cukup bagus, cukup bijak mengendalikan perlawanan, dan juga silly mistake yang telah dilakukan oleh defender Sabah FC tidak diulangi untuk perlawanan ni. Aku ulang sekali lagi, kita sudah start melawan pasukan yang berada di Liga Super sekarang. Kita bukan lagi melawan pasukan yang berada di Liga Perdana. So mentality kena up sudah. Okey, jangan pandang 3 game pertama tu. Kita kena pandang 3 game yang akan datang, 2 game yang akan datang, especially waktu menentang JDT lagi. So okay guys, sila tekan komen kamu di ruang komentar di bawah. Apa-apa sajalah, aku nak kisah apa kamu letak. Ini adalah again, aku sediakan ruang ni untuk kamu meluahkan pendapat kamu. Kamu boleh against aku nak kisah semua tu. Tapi jangan kamu hati tisu lah bila aku komen balikan. Kamu berani letak komen di ruang komentar bawah aku. So maksudnya kamu berani bakal menerima komen yang aku berikan juga. So win-win situation. Berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.